Gua tu kan ada lubang. So dekat situ ada macam satu bongkah ni, bila cahaya masuk nampak macam bayang-bayang Abraham Lincoln macam tu lah. Assalamualaikum guys, bersama aku lagi dalam rancangan Nengok TV. So hari ni tajuk agak best jugalah, tentang 7 gua yang menarik untuk diterokai ada di Malaysia. Aktiviti meneroka gua atau caving bukan sekadar menyeronokkan, malah semakin mendapat perhatian korang-korang semua dan para pelancong. So hari ni aku nak senaraikan 7 gua menarik di Malaysia yang patut korang pergilah. Korang teroka ke, korang pergi, korang nak berkemping boleh. Tapi aku rasa gua tak boleh camping kot. So kita teruskan dengan nombor 7. Nombor 7. Agak seram nama gua ni. Gua Hantu Menari Merapuh Pahang. Namanya bukan saja menyeramkan. Jika korang berada atau hampir di daerah Kuala Lipis, Gua Merapuh yang terletak di Kampung Merapuh ni mungkinnya satu destinasi unik yang bakal menarik keterujaan korang untuk pergi ke sana. Kenapa korang teruja? Ini salah satu dia. So dalam lembaran info dikatakan Gua Merapuh di Pahang ini memiliki lebih 150 pintu gua, namun demi keselamatan korang juga ataupun pengunjung-pengunjung yang lain, hanya 12 pintu gua sahaja yang dibuka. Tak banyak lah, 150 tu dikecilkan menjadi 12 pintu saja. Tambah lagi, pada tahun 2015 penemuan fosil baru sedang menjalani ujian kaji selidik. Paling ketara tentang keunikan Gua Merapuh ni adalah tentang lukisan orang lidi dan bintang yang menghiasi dinding-dinding gua. Mungkin zaman batu dulu diorang ni tak ada kertas nak melukis, diorang lukis kat dinding-dinding gua. So dari situ korang boleh dapat tahulah kesejarahan dia. So hasil daripada itu menunjukkan suatu ketika dulu Gua Merapuh pernah menjadi tempat tinggal manusia. Tapi bukan itu je yang ada kat situ. Penemuan fosil cengkeran siput di Gua Merapuh mewujudkan satu teori yang berpendapat mungkin pernah terjadi ledakan kerak bumi di bahagian laut yang melonjak ke permukaan. Benda-benda yang pelik juga ada pernah berlaku dekat Gua Merapuh ni. Paling uniknya, pintu masuk gua ni terdapat 2 pacak tiang seri. Mungkin orang lama yang buat. Tiang seri tu seolah-olah membentuk pintu masuk utama. Daripada dulu sampai sekarang, so setakat ni je, jarak sedalam 400 meter telah diterokai oleh penteroka-penteroka yang ada. So kita teruskan dengan nombor 6. Nombor 6. Mungkin kalau korang masuk sini, korang jadi kelang kabut. Gua Kelam Perlis. Bagi pelancong, kalau pelancong-pelancong atau pengembara yang memilih Kanga sebagai destinasi percutian, Gua Kelam ni dia terletak dekat utara Semenanjung yang wajib dikunjungi disebabkan unik dan keindahan dia tu. So tak keterlaluan lah untuk menamakan Gua Kelam ni antara gua batu kapur tercantik di Malaysia. Tak keterlaluan sangat. So dalam gua ini terdapat terowong yang panjangnya 370 meter dan terletak berhampiran pekan kecil kaki bukit, kira-kira 33 ke 35 km macam tu, di utara Kanga Perlis. So menjadi tarikan pelancong-pelancong untuk meneroka Gua Kelam sebab terowong dia tu. Terowong dia. So Gua Kelam ni dinamakan sempena keadaan dan kedudukannya di kaki bukit. Selain suasana kelam yang sentiasa menyelubungi gua ini, macam aku cakap tadi, gua tu agak kelam sikit. So kelam mengikut, kalau ikutkan logat kelam ni, utara bermaksud gelap. Mengikut fakta sejarah pula, nama Gua Kelam diberikan oleh pelombong biji timah suatu ketika dahulu sempena kegelapan gua itu sendiri. So jangan lupa bawa lampu je, kalau tak malap lah hidup korang dalam tu. So nombor 5. Nombor 5. Gua Tempurung Perak. Gua Tempurung ialah sebuah gua batu kapur yang terletak di Kopeng, Perak, Malaysia lah. Namanya diambil sempena bentuknya seperti tempurung kelapa. Panjang gua ini mencapai 1.9 km dan dipercayai telah wujud sejak 8000 sebelum Masihi lagi. Punyalah lama dia ada kat situ.
lepas tu panjang dia pun jauh. So Gua Tempurung ni merupakan salah satu gua batu kapur terbesar di Semenanjung. Gua Tempurung merupakan sebuah gua yang menjadi tumpuan pelancong yang merentasi 1 km dari Sungai Siput sehingga Kuala Dipang, dan terdiri daripada 5 siling kubah berbentuk tempurung. So sebab apa dinamakan Gua Tempurung? Sebab banyak bentuk-bentuk tempurung ada dekat bukit tersebut lah, macam tu lah. So kerajaan negeri Perak jadi kerajaan negeri Perak telah memelihara dan memulihara kawasan gua ini supaya lebih menarik dan mesra pelancong. Bukan untuk pelancong, untuk kita jugalah. So gua-gua ini dilengkapi dengan lampu, tangga dan titi serta kemudahan awam lain turut disediakan macam tandas. Korang boleh lah, tak adalah kencing mata-kata nanti bengkak pula. So bagi mereka yang suka aktiviti lasak, acara meredah sungai dalam gua turut diadakan. Macam-macam. Gua Tempurung ni bagi aku banyak aktiviti yang korang boleh buat. Selain menyimpan khazanah alam, gua ini turut tertulis dalam sejarah Malaysia. Gua ini menjadi tempat persembunyian komunis pada masa dahulu daripada 1950 hingga 1960 macam tu. So 10 tahun lah. Manakala semenjak daripada tahun 1970, Gua Tempurung telah dijadikan lokasi melumbung biji timah. So korang boleh lah try pergi Gua Tempurung ni, kita tengok macam mana kan. So kita teruskan dengan nombor 4 guys. Nombor 4. Gua Rusa, Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak. Gua Rusa atau orang panggil nama yang lain dia Gua Payau lah, merupakan sebuah gua yang terletak di Taman Negara Gunung Mulu. Nama Gua Payau adalah dari bahasa Puak Penan dan Berawan bagi Gua Rusa. So Penan dan Berawan ni satu kaum bagi nama yang sama dekat Gua Rusa tu lah. Kerana Rusa sering berselindung di dalam gua tersebut pada satu masa dahulu. So Rusa-Rusa ni dia suka menyuruk kat sana. Mungkin diterjah adik harimau ke apa, kita tak tahu kan. So diorang suka menyuruk kat sana. Info untuk Gua Rusa ni lagi, dia terletak di kedudukan terpencil tetapi mudah dicapai dengan hanya berjalan kaki ini. So maksudnya korang boleh sampai sana jalan kaki, tak ada jauh-jauh. So amat sesuai bagi korang yang sukakan cabaran dan pengembaraan yang lasak. Gua Rusa juga merupakan laluan gua terbesar di dunia dan keluasan gua ini amat menakjubkan dengan ukuran 2 km panjang dan tidak kurang dari 90 meter tinggi pada titik terendahnya. Salah satu tarikan yang terdapat pada gua ini adalah bongkah batu yang memiliki bentuk menyerupai Abraham Lincoln dalam bayangan matahari apabila dilihat dari dalam gua. So gua tu kan ada lubang. So dekat situ ada macam satu bongkah ni, bila cahaya masuk nampak macam bayang-bayang Abraham Lincoln macam tu lah. So kita teruskan dengan nombor 3 guys. Nombor 3. Gua Air Jernih, Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak. Tadi Gua Rusa, sekarang Gua Air Jernih. Gua ini dikenali sebagai salah satu sistem gua yang terpanjang di Asia Tenggara dengan kepanjangan yang dikatakan melebihi 200 km. So dari sini nak ke Johor, jauh jugalah. Untuk sampai ke Gua Air Jernih ni, korang boleh memasuki melalui Taman Negara Gunung Mulu sebelum menyusuri Sungai Malinau dengan menaiki bot panjang dan melalui kawasan perkampungan etnik Penan. So bila dah sampai dekat Gua Air Jernih ni, korang mesti akan teruja dan terpesona dengan keindahan serta kejernihan airnya yang sesuai dengan nama diberikan. Korang pun akan diberi peluang untuk mencelup kaki di sungai gua ini sambil menikmati kehijauan alam di sekeliling. Tapi korang kena ingat lah, untuk berkunjung ke Gua Air Jernih ni adalah amat penting untuk korang mengikuti pemandu arah kerana gua ini mempunyai 80 anak sungai yang bersambung-sambung. So silap-silap air bulan, korang ikut lalu tu boleh pergi ke Sungai Kelang dan dia boleh membuatkan korang mudah tersesat lah. So kalau korang pergi sana, ikutlah cakap tour guide tu. Lagi satu, sebelum nak celup kaki, biarlah basuh dulu, takut hitam pula di sungai tu nanti. So nombor 2 guys. Nombor 2. Gua Nasib Bagus Mulu, Sarawak. Nasib baik dia bagus. Kalau dia tak bagus, mungkin dia tak jadi gua, dia jadi bukit. Gua yang juga terletak di Gunung Mulu ini menempatkan ruangan bawah tanah semula jadi yang terbesar di dunia yang dikenali sebagai Sarawak Chamber. Sarawak banyak gua lah. So rasanya pergi Sarawak pun okey kot.
Untuk sampai ke Gua Nasib Bagus ni, korang perlu melalui pelbagai jenis laluan dengan bantuan pemandu arah dan juga beberapa skill tambahan macam berenang. Berenang tu penting kat sana. So daya ketahanan yang tinggi pun penting. So mana yang penggemar aktiviti meneroka gua pastinya akan menikmati pengalaman yang indah setibanya korang di gua ini. Tapi walau macam mana pun, persediaan yang rapi adalah sangat penting sebelum korang memulakan ekspedisi yang mencabar ke Gua Nasib Bagus ini. Takut kalau korang tak standby, jadi tak bagus pula nasib korang. Jadi satu hal, nombor satu guys, Nombor 1. Sarawak memang conquer gua. Memang Sarawak banyak gua. So nombor satu ni, Gua Nia Miri, Sarawak. Gua Nia ialah sebuah gua terletak di pedalaman Bandar Miri, Sarawak. So gua ni merupakan gua yang paling besar dan juga paling tua ada kat Malaysia ni. Malah merupakan antara gua batu kapur yang terbesar di dunia. Kawasan sekeliling gua ni pun telah diwatakan sebagai tapak bersejarah di bawah kuasa Muzium Sarawak. Sambil-sambil korang pergi gua tu, boleh pergi Muzium Sarawak nak tahu lebih lanjut tentang gua ni. So Gua Nia juga merupakan taman negara Sarawak terkecil, tetapi merupakan yang paling penting dan menarik minat korang semualah. Ini adalah kerana di Gua Nia telah dijumpai fosil manusia yang berusia 40,000 tahun dahulu, sebelum Masihi juga lah kiranya macam tu kan. So dia sekaligus menjadikannya sebagai tapak awal kehadiran manusia di Asia Tenggara. Selain daripada itu, jumpaan perkakas manusia purba ini telah menjadikan Gua Nia sebagai tapak kaji purba terpenting di Malaysia. Okey, itu saja untuk hari ni guys tentang gua. So kebanyakannya gua yang ada kat Malaysia pun dalam 2, gua yang ada kat Sarawak memang banyak dalam 4 macam tu. So apa-apa pun, terima kasih untuk menonton video kali ini. Thank you guys. Jangan lupa like, subscribe, share video ni guys. Assalamualaikum.